Yang kedua, Nabi ni sebab dia mulia, dia lahir di Mekah, maka Mekah jadi mulia, special. Artinya kalau Nabi lahir di Rauk, Rauk jadi mulia. Tapi Rauk tidak melahirkan Nabi. Rauk melahirkan Musang King. Jadi dia Musang King menjadi mulia kerana Rauk. Ataupun Rauk menjadi mulia kerana Musang King. Wallahualam. Nabi lahir di Mekah, automatik Mekah jadi mulia. Sebab itu ada setengah ulama yang cinta kepada Nabi. Dia mengatakan bahawa Mekah ini, dia jadi hebat kerana Nabi. Bukan kerana Kaabah. Oh, ada sampai begitu. Tara mana mulianya Mekah ni? Luar biasa sekali. Dalam dunia tidak ada kota yang boleh menyamai kemuliaan kota Mekah. In da'ahu ajabahum wa amaluhu mudha'afah wa idza anfaqu ukhlifa lahu wa in istaghfarahu ghafara lahu. Kata ulama Mekah ini, kalau berdoa wajib mustajab. Kalau beramal dilipat gandakan. Kalau bersedekah akan diganti. Kalau minta ampun pasti diampunkan. Mana nak dapat 4 perkara ni tempat lain? Kuantan tak dapat benda 4 perkara ni. Pertama, in da'ahu ajabahum. Kalau berdoa mesti dimustajabkan. Mekah ataupun lebih tepat Masjidil Haram adalah tempat yang paling banyak tempat mustajab berdoa. Pertama, kalau di Masjidil Haram itu ada multazam. Multazam ini kat Mekah je ada. Multazam ni kawasan antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Yang ini tempat jarang jemaah kita nak pergi terekam. Orang lebih fokus nak terekam Hajar Aswad. Sedangkan multazam antara tempat polis berdiri itu tempat barakah itu. Sebab dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pergi ke kawasan multazam, Nabi rapatkan pipi kanan, dada dan kedua tangannya di kawasan multazam. Ini jarang orang nak ambil kawasan situ. Sangat mustajab berdoa. 2 makam Ibrahim mustajab berdoa. Hijr Ismail kawasan mustajab berdoa. Sehingga siapa yang semayang sunat dalam Hijr Ismail sama pahala macam dia semayang dalam Kaabah. Itu orang berebut nak ibadat sunat. Fardu tak boleh sebab dia dikira sebahagian daripada Kaabah. Mesti semayang di luar. Ada kawasan antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Itu mustajab berdoa. Ada kawasan Hajarul Aswad, tu sudah pastilah Hajarul Aswad. Tempat paling orang nak sangat berdoa tiap-tiap hari. 70,000 malaikat turun tiap-tiap hari antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Sekali kita cium Hajar Aswad, semua dosa tertanggal. Dan itulah satu-satunya amalan sunat yang kalau kita buat masa itu dalam dunia, kita seorang je buat. Mana ada amalan sunat yang kita seorang buat? Tak ada. Tuan-tuan esok, tadi kita ada yang berpuasa sunat. Apa tuan-tuan ingat? Tuan-tuan seorang puasa. Berlambak ke orang puasa. Saya tadi baca Quran lepas asar. Ingat tuan-tuan je baca Quran. Orang lain berlambak baca Quran. Tapi kalau ketika tuan-tuan sedang cium Hajar Aswad, tuan-tuan seorang dalam dunia sedang cium Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad tak ada kat mana-mana. Hajar Aswad maknanya batu hitam. Kuantan pun ada batu hitam. Tapi tak bukannya itu Hajar Aswadnya, itu pantai. Jadi Mekah jadi mulia bukan sebab Mekah itu, kerana Nabi lahir di situ. Dia menumpang kemuliaan Nabi. Wa amalu mudha'afah. Amalan kita dilipat gandakan. Semua amal ibadat di Mekah pahalanya 100,000. Semua, bukan semayang saja. Termasuk puasa, sedekah dan bagai-bagai. Itu sebab orang Ramadan, orang berebut nak pergi ke Mekah. Sebab nak puasa di sana, tarawih di sana. Semua 100,000. Kita semayang di Masjid Sultan Abu Bakar. Katalah 8 hari betul-betul buat program. Kita semayang 5 waktu sehari. Berapa pahala tuan-tuan dapat? 8 hari darat 5 waktu, darat 27 kali ganda pahala jemaah. 8 hari punya kerja ibadah, tuan-tuan cuma dapat 1080 pahala. Tapi pergi ke Mekah, tak payah Mekah lah, kita cerita Madinah. Madinah 8 hari
duduk Madinah, semayang 5 waktu, darat 27 kali ganda jemaah, darat 1000 fadilat Madinah. Tuan-tuan sudah dapat 1,80,000 pahala. Madinah saja. 8 hari dapat 1 juta pahala. Tuan-tuan bayang kalau Mekah. Mekah tu fadilat dia 100,000. Duduk pula 30 hari. Masa buat haji 44 hari, 30 hari duduk di Mekah. Campur ke terbang delay lagi kat 45 hari. Duduk di Mekah. Tuan-tuan kira pahala berapa banyak. Itu ada orang pesen masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tanya ngapa kau tak datang masjid dah? Aku pahala Mekah tak habis makan lagi. Aku kalau meninggal tahun depan, Tuhan hutang pula dengan aku. Aku ke terbang delay seminggu. Hari-hari aku semayang Masjidil Haram. Ini orang jenis berkira lah. Wa iza anfaqu ukhlifa lahu. Siapa keluar belanja pergi Mekah, kata Nabi, akan digantikan duit itu. Sebab itu tuan-tuan ni ramai semangat nak pergi haji atau nak pergi umrah. Ramai rindu nak pergi umrah lah. Cuma umrah ni tuan-tuan, peraturan ketat. Kawan saya bawa balik buat umrah, dia bawa syarikat travel. Jadi dia pergi survey dulu. Memang banyak peraturan. Banyak peraturan dan banyak pakai duit. Telefon tak boleh dah pakai telefon Nokia 3310 tu. Sebab semua tempat scam. Dia MySejahtera dia ada sana. Nak masuk masjid, nak pergi ke tempat ni dia ada scan-scan. Nak kena pakai telefon cerdik lah. Lepas tu mahal sikit kos. Lepas tu cocok kena 3 dah. 2 dah tak boleh. Hak tak cocok lalu lagi lah tak boleh je. Dia payah. Dia peraturan. Sebab itu Arab Saudi dia boleh buat peraturan rapat soft. Sebab dia vaksinasi 100%. Arab Saudi tidak ada pro-choice. Tidak ada istilah kita anti-vaksin. Saya tak selesa guna istilah anti-vaksin. Pro-choice. Di Saudi tidak ada yang tak cocok. 100%. Jadi dia boleh buatlah rapat. Kita tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ramai lagi yang malas cocok. Bukan tak nak, dia malas cocok. Dia ketat sikit. Tapi ialah ada orang dia nak pergi, dia sanggup simpan duit. Tapi don't worry. Nabi kata siapa-siapa keluar duit belanja pergi ke Mekah akan digantikan. Pernah Jabir radhiyallahu anhu dia tanya, ya Rasulullah, kalau pergi ke Mekah buat haji belanja besar, saya takut jadi miskin. Maka kata Nabi, maftaqara, kata Nabi, tidak akan fakir kalau kau keluar duit belanja buat haji. Bahkan akan dilipat gandakan pula duitmu nanti. Kata daripada hadis daripada Buraidah, an-nafaqatu fil haji kan nafaqah fi sabilillah bi 700 di'fin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Engkau keluar belanja spend untuk pergi haji sama seperti engkau berjihad fi sabilillah, dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda lagi. Jadi semua kemuliaan ini diberikan kepada Mekah. Apa sebab? Kerana Nabi lahir di Mekah. Selain pada itu Nabi ni, walaupun Nabi ni fizikalnya dia adalah manusia biasa, tapi dia limited edition, tak sama macam orang lain. Nabi ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung, sama macam kita. Tetapi Nabi punya kemuliaan, anggota dia tak sama dengan manusia. Saya ambil contoh. Nabi ada muka, tuan-tuan ada muka. Tapi Nabi punya muka ada cahaya. Berapa di kalangan kita muka ada cahaya? Tak ada. Muka kita akan bercahaya bila buka handphone saja. Bercahaya je muka. Ada nur. Rupanya buka handphone. Nampak cahaya kan? Cahaya nur hidayat. Tak. Buka WhatsApp rupanya. Cahaya je spek keluar biru dan bagai-bagai. Nabi wajahnya ada cahaya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah menjahit. Pakai lampu pelita. Jahit. Tiba jarum jatuh. Meraba-raba dalam gelap. Lampu terpadam. Cari jarum takut terpijak. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang. Masuk cahaya dalam rumah. Aisyah kata, dah siang rupanya Ghalib menjahit. Tak sedar ke hari. Rupanya bukan hari siang. Yang buka pintu dan yang masuk ke rumah itu adalah Nabi SAW. Muka Nabi ada cahaya, rumah gelap, terang. Bukanlah terang-derang macam kita. Tapi bolehlah ada cahaya. Maka kata Aisyah, hebatnya wajahmu ya Rasulullah, ada cahaya. Nanti adakah di padang mahsyar begini juga wajah Tuan?
Kata Nabi, ya, inilah cahayanya. Ada tak orang di padang mahsyar yang tak nampak muka Tuhan walaupun dah lampu macam ni, ada cahaya? Ada, kata Nabi. Siapakah malang itu ya Rasulullah? Mereka yang bila disebutkan nama aku, dia tak sudi pun nak sedekah sikit selawat kepada aku, kata Nabi. Jadi Nabi ni mukanya ada cahaya. Nabi juga mukanya hebat. Pernah satu orang sahabat bawa anak nak tahnik, anak baru lahir. Nabi tahnik, budak baby baru lahir. Budak tu buka mata pandang Nabi. Tiba budak tu kata, anta Rasulullah. Terkejut mak budak ni. Budak boleh, anta Rasulullah. Nabi, dia ada kemuliaan. Nabi punya mata boleh nampak perkara akan datang. Nabi boleh nampak benda yang beyond. Pernah sekali ketika Nabi menerima kelahiran cucunya Hasan, kemudian Nabi menerima kelahiran Husain. Ketika kelahiran Husain, Nabi pegang cucu dia, Nabi menangis. Sayyidina Ali pun heran, apa pula menangis? Kata Nabi, cucu aku ni dia akan jadi fitnah, jadi mangsa fitnah. Apa sebab? Kita pun tahu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi kesayangan Nabi, dia telah pun terkorban. Yang orang buat sambutan peristiwa Karbala 10 Muharram itu, ialah terkorban ini biasa, tak ada masalah. Tapi dihina mayat atau jenazahnya itu yang orang tak boleh terima. Dikatakan mayatnya itu terpisah kepala dan badan. Dan orang sepak kepala cucu Nabi daripada Iraq di Karbala sampai ke Syria. Itu setengah orang hot street tak tengok bola ni. Sebab mereka kata ini macam mengimbas balik cerita kepala cucu Nabi kena sepak. Dia tak suka kita Manchester lah hari-hari menengok bola tengah siang malam pagi petang. Orang warak ada lebih terwarak-warak dia tak tengok. Sebab bagi dia, sebab kepala Sayyidina Husain, makam dia di Syria. Kepala dia saja. Badan dia di Kairah. Tuan-tuan bayangkan, kalau cucu tuan-tuan jadi begitu. Badan ke bumi dirauk, kepala dicerating misalnya. Apa perasaan tuan-tuan? Kita sebagai toki, kita akan rasa duka cita. Nabi ni dia nampak benda baru lahir, dia dah nampak akan datang.